Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Midi Saleh. Anda sedang menyaksikan Buletin Didik 6 Jun langsung dari Studio D, Sri Pentas. Kita mulakan dengan laporan ini. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menyeru supaya krisis sekuriti makanan ditangani segera. Ini terutama dalam keadaan dunia yang menghadapi pelbagai kemelut dan kejutan ketika ini. Sri Paduka menitahkan agar satu pelan jangka panjang dirangka untuk mengukuhkan sekuriti makanan dan menjamin kos sara hidup untuk berada pada tahap yang bersesuaian. Beta juga berharap agar kerajaan beta dan pemimpin di setiap lapisan untuk menangani masalah kelangsungan hidup yang membelenggu segelintir rakyat beta, termasuklah kos sara hidup yang tinggi, di samping peningkatan harga komoditi industri dan makanan. Krisis sekuriti makanan perlu juga ditangani dengan segera, terutamanya dalam keadaan dunia yang menghadapi berbagai kemelut dan kejutan ketika ini. Nasihat beta, usahlah wujud bibit pertikaian apabila setiap kali negara berhadapan dengan masalah sekuriti makanan dan peningkatan kos sara hidup. Kita semua seharusnya fokus pada membantu memulih kemaslahatan rakyat. Baginda bertitah demikian sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Baginda di Istana Negara pagi tadi. Al-Sultan Abdullah bertitah sikap tuding-menuding dan menyalahkan satu sama lain tidak akan dapat membantu dan membela nasib rakyat yang terhimpit dengan pelbagai dugaan. Dalam pada itu, rakyat dinasihatkan agar memainkan peranan dengan menanam sikap berjimat cermat selain berbelanja secara berhemah dan tidak melakukan pembaziran. Seri Paduka turut menyanjung tinggi inisiatif pengukuhan perlindungan sosial yang dilaksanakan oleh kerajaan termasuk program pembasmian kemiskinan tegar keluarga Malaysia. Yang di-Pertuan Agong menaruh harapan tinggi agar program itu dapat mencapai sasarannya untuk menghapuskan miskin tegar menjelang 2025. Hanya RM1 dikenakan untuk rawatan kuku, manakala RM3 sebagai bayaran memotong rambut. Walaupun harganya tidak masuk akal, tetapi isu berkaitan kuku dan rambut panjang dalam kalangan murid berjaya diatasi 100%. Idea kreatif itu ditonjolkan Sekolah Kebangsaan Jejawi di Kangar. Ia bagi menyahut seruan Pengarah Pendidikan Negeri Perlis, Naharuddin Osman untuk memperkasa kemahiran kalis masa hadapan. Dinamakan sebagai Lemongrass and Spa Therapy SK Jejawi. Ia berinspirasi daripada projek tanaman serai sekolah yang diproses sendiri oleh guru dan murid untuk dijadikan sebagai minyak urutan. Jadi bila kita buat macam ni, pendekatan kita orang kata merentas lestari kita untuk pendidikan lansia kita, tanam sendiri, proses sendiri. Kemudian dari segi kurikulum, murid-murid ni dapat mengurus diri sendiri dari segi jaga kebersihan. Kita kata kalau dulu ni stokin berbau, kaki berbau, sekarang murid-murid dah tahulah menjaga kan. Rawatan kuku dan rendaman kaki disediakan murid tahap 2 dari Pergerakan Puteri Islam dan pembimbing rakan sebaya. Manakala hikmat memotong rambut dilakukan oleh guru bersama penolong kanan ko-kurikulum sekolah. Bayaran antara RM1 hingga RM3 itu termasuk hidangan air serai yang disediakan sendiri oleh murid. Ramai tapi setiap minggu digigikan dengan orang lain. Jadi sekarang boleh tahan, tapi selalunya yang paling banyak rendam kaki lah, sebab yang cuci rambut dengan potong rambut tak banyak sangat. Dalam 5 atau 4 macam tu lah saya datang sini. Biasanya saya buat rendaman kaki lah, sebab kadang-kadang kaki saya rasa tak selesa sangat. Jadi saya minta dia orang buat rendaman kaki. Spa ini beroperasi pada waktu rehat dan selepas tamat sesi persekolahan sehingga jam 2 petang. Seramai 10 murid terlibat bergilir-gilir menguruskan spa ini dengan bantuan dan bimbingan guru bertugas. Keuntungan diperoleh dimasukkan kembali ke dalam tabung spa untuk penambahbaikan dan sagu hati kepada murid terlibat.
Dalam usaha menanam minat terhadap subjek sejarah, seorang guru menganjurkan lawatan ke Muzium Polis secara percuma kepada pelajar kelas tuitionnya. Program sempena cuti sekolah itu disertai hampir 50 orang pelajar dari pelbagai sekolah di Lembah Kelang. Menurut pengasas teknik menghafal sejarah Muhammad Firdaus Kamaruzaman, program ini bertujuan meningkatkan persepsi positif terhadap muzium dalam kalangan pelajar. Selalu kita ingat muzium adalah lawatan biasa. Itu sebab kita nak bawa pelajar-pelajar pergi muzium supaya dia boleh lihat perkara-perkara ataupun barang-barang yang diorang pelajari, mereka pelajari di dalam buku. Jadi bila dilihat secara fizikal dan realiti, baru mereka lihat, oh seronok, oh macam gini dan macam gitu. Itu yang keunikan kita nak bawa. Kita pilih muzium ni adalah nak tarik minat lagi pelajar supaya sentiasa seronok belajar dalam sejarah. Tambahnya, sesi lawatan itu juga disertai pihak ibu bapa dan ia secara tidak langsung memeriahkan lagi suasana. Sepanjang lawatan terdapat pelbagai aktiviti sampingan turut dianjurkan oleh Cikgu Muhammad Firdaus. Mengenai program seterusnya, Cikgu Muhammad Firdaus merancang untuk membawa pelajarnya menjelajah setiap muzium dalam negara, juga di bawah konsep lawatan sambil belajar. Bagi pelajar tingkatan 4 Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bukit Gading, Nurul Hazirah Suhailah Hisham, konsep itu bertepatan dengan minatnya terhadap subjek berkenaan. Memang minat nak jadi polis apa semua. Sebab nenek saya dengan atuk saya memang polis. Saya rasa macam, terbunyi macam, saya nak tengok dia punya kereta semua, pangkat apa semua, kisah dia semualah. Sebab saya memang minat, sebab cita-cita saya memang nak jadi polis. Perasaan ketika pergi muzium ni sangat best. Kita dapat belajar banyak sejarah yang tentang polis-polis yang lama, daripada evolusi tahun 1807. Lepas tu peperangan di Bukit Kepong. Bagi saya lawatan di sini bagus. Kita dapat belajar banyak sejarah. Lepas tu kita dapat belajar banyak fakta-fakta tentang tragedi-tragedi hitam di Malaysia. Selepas lawatan ke Muzium Polis, pelajar terbabit dibawa melawat ke Taman Botani dan Taman Rusa pula. Bertemu kembali. Pendidikan akan dijadikan asas dalam meningkatkan kesedaran pelajar di Indonesia terhadap dunia Melayu dan Islam. Justru program bagi membantu pelajar, terutamanya yang kurang berkemampuan di negara itu, dilancarkan bagi memenuhi impian mereka melanjutkan pelajaran ke Malaysia. Dilaksanakan Pertubuhan Bukan Kerajaan Dunia Melayu Dunia Islam DMDI. Program itu turut menumpukan pelbagai usaha lain dalam membantu golongan kurang berkemampuan di Indonesia. Kalau rakan-rakan DMDI boleh bertindak, saya fikir banyak masalah-masalah rakyat boleh kita bantu. Tapi khusus hari ini, dua perkara yang penting, iaitu bidang pendidikan dan juga food bank. Dan yang ketiga, manuskrip Melayu. Beliau berkata demikian selepas merasmikan mesyuarat DMDI Indonesia di Jakarta semalam. Selain menyediakan pendidikan berkualiti dan peluang kepada pelajar yang tidak berkemampuan di Kampung Melayu di daerah Jatinegara, Jakarta Timur, DMDI turut menumpukan usahanya melalui penubuhan bank makanan. DMDI jelasnya turut bercadang untuk membawa balik manuskrip Melayu lama yang disimpan di luar negara, termasuk di Timur Tengah. Pasukan penuntut Universiti Teknologi Malaysia UTMB menjuarai pertandingan Robocon Malaysia 2022 yang berlangsung selama 3 hari bermula 2 Jun lalu di Kompleks Sukan Azman Hashim Universiti Sains Malaysia USM. Kemenangan itu membolehkan mereka mewakili negara ke pertandingan The ABU Asia Pacific Robot Contest di New Delhi, India pada 21 Ogos depan. Pertandingan akhir Robocon Malaysia 2022 menemukan dua pasukan dari universiti yang sama, iaitu UTMA menentang UTMB.
Menurut Ketua Pasukan UTMB Lee Jia Kuan, meskipun berdepan kesukaran kerana mengalami masalah teknikal pada robot ciptaan dikenali sebagai R1B pada saat akhir, berbekalkan keazaman dan semangat berpasukan, mereka berjaya merebut gelaran juara. Tambahnya, dia bersama 11 lagi ahli pasukan tidak terlepas berdepan cabaran mental dan rasa ingin mengalah sebelum hari pertandingan. Faktor masa menjadi cabaran utama, apatah lagi mereka perlu mengorbankan masa ke kelas dan tidur lewat untuk menyiapkan robot ciptaan. Sementara itu, tempat ketiga dimenangi pasukan tuan rumah, The Apex Team USM yang menewaskan pasukan Multimedia University MMU. Pertandingan ini disertai 24 institusi pengajian tinggi awam dan swasta dengan sasaran Kementerian Pengajian Tinggi untuk melestarikan ekosistem pendidikan tinggi sekaligus membangunkan bakat mahasiswa bagi memenuhi aspirasi negara selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia Pendidikan Tinggi. Ditutup 2 tahun lalu berikutan kerja menaik taraf dan pandemik COVID-19, Pantai Tanjung Balau di Kota Tinggi Johor kembali menjadi tumpuan ketika musim cuti sekolah kali ini. Keindahan pantainya yang landai dan bersih serta formasi batuan berusia lebih 300 tahun menjadikan Tanjung Balau daya tarikan utama pelancongan negeri. Terletak kira-kira 74 km dari Bandaraya Johor Bahru, pantai ini dilengkapi pelbagai kemudahan asas termasuk tandas awam, medan selera dan surau. Kehadiran trak makanan turut memudahkan orang ramai membeli hidangan yang diingini. Bagi warga kota, deruan ombak disertai angin sepoi-sepoi bahasa cukup mendamaikan. Sekaligus ia menyediakan peluang untuk merehatkan minda mereka. Memang pergi memang puas hati lah, memang cantik. Memang pergi pantai dia memang dah lama tak pergi kan. Dah PKP memang pergi pantai memang lawa lah, memang puas hati. Betul-betul. Saya kata dengar pas sini ada pembaruan kan. Dengan suasana yang baru. Jadi saya ada tengok yang pertama lah ni. Datang dengan keluarga semua lah. Datang mandi seronok pas sini lah. Nampak beza lah sekarang? Beza, jauh beza daripada dulu dengan sekarang. Turut boleh dikunjungi Muzium Nelayan Tanjung Balau yang mempamerkan kehidupan nelayan zaman silam serta galeri geologi yang mempamerkan batu-batuan dan fosil berusia jutaan tahun. Kita ada Muzium Nelayan Tanjung Balau yang merupakan satu-satunya muzium nelayan yang terdapat di Asia, dan kemudian kita ada tapak warisan geologi yang berusia 300 juta tahun yang terdapat dekat kawasan pantai ni. Selain daripada aktiviti-aktiviti macam dia ada karnival kreatif, kita ada pelbagailah jualan-jualan agensi dan sebagainya dalam menarik kedatangan pengunjung datang ke pantai kita lah Tanjung Balau. Lebih meriah sambutan Jubli Emas 50 tahun Lembaga Kemajuan Johor Tenggara Kejora yang berlangsung di dataran Tanjung Balau mulai Khamis lalu. Bersempena dengan sambutan Jubli Emas 50 tahun Kejora, bertepatan dengan selesainya kerja-kerja pembangunan fasa 2 Pantai Tanjung Balau ini. Jadi kita buka kepada orang awam bermula pada 2 Jun 2022. Bagi menarik lebih ramai pengunjung, pelbagai aktiviti dianjurkan. Antaranya termasuk gerai jualan, aktiviti mewarna bagi kanak-kanak, sukan pantai, persembahan artis tempatan dan cabutan bertuah. Bertemu kembali dalam Buletin Didik. Daripada merungut mengenai harga rumah kian mahal dan kadar inflasi yang tinggi, sebuah pertubuhan kebajikan di Adelaide, Australia menukarkan kekecewaan itu dengan menawarkan potongan harga ke atas bahan binaan. Projek dianjurkan pertubuhan kebajikan Habitat for Humanity Australia. Mirip kedai menjual baju terpakai, kedai ini menjual bahan binaan sama ada baharu atau lama pada harga diskaun.
Ia menjual hampir semua bahan untuk kegunaan di dalam rumah. Sebahagian daripadanya kurang separuh daripada harga biasa. Really surprised at how cheap things have been here, and it just gives you an opportunity to perhaps buy something that you might have to save up for or you wouldn't get otherwise. Ini tahun ke-15 Pertubuhan Habitat for Humanity terbabit dalam kerja amal ini. The money that we raise here is what will go back into our program. So it will go back into the building the homes for the disadvantaged and for apartments. Setakat ini, Habitat for Humanity sudah membina lebih 40 kediaman dan pangsapuri bagi penduduk Australia Selatan yang berdepan dengan masalah untuk mendapatkan tempat perlindungan. Ia beruntung kerana kebanyakan produk di dalam kedai ini adalah barangan terbuang yang dipungut mereka dari tapak binaan atau lebihan stok yang disumbangkan daripada perniagaan lain. Menurut Datuk Bandar Adelaide, pihaknya yakin projek ini sesuai dijadikan hub untuk kitar semula. Sistem aquaponik semakin popular di Taiwan ketika pandemik COVID-19. Keadaan dipercayai berlaku kerana ramai penduduknya enggan ke pasar atau pusat beli belah yang sesak dengan orang ramai. Syarikat Perabot Legun antara yang mula mengkomersialkan sistem aquaponik sejak tahun 2020. Sistem itu termasuk tangki ikan, kotak bagi menanam sayur dan unit pembersihan air. Dengan sistem aquaponik, sayur dapat hidup subur dengan air yang disalurkan melalui tangki ikan. Ini kerana setiap tangki air turut mengandungi najis ikan yang diternak di dalamnya. 一方面，大家其实担心这个食物的安全以及来源；另外一方面，其实希望在家里可以从事比较多有趣的活动。所以，其实我觉得在家里，第一个有绿色本身它就是一个非常疗愈、非常正面的。然后第二呢，我们这一套系统它可以种植非常多的植物。 Di pihak pengguna, mereka gembira dengan hasil yang dinikmati daripada penggunaan sistem aquaponik. 我现在就在想说，每个都很好，这样子对。 菜也都很漂亮，我应该可以马上就可以种上手了。而且现在疫情期间，我也不想常常去市场买菜。对啊，自己在家里种菜，其实我觉得又安全。 Penggunaan aquaponik menyebabkan Taiwan agak berjaya dalam mengharungi pandemik COVID-19. Cuma yang menjadi masalah apabila pandemik itu kembali berulang sejak Mei lalu. Menurut penolong profesor di Universiti Hanko Dilin, Dr. Hunter Wu, penggunaan aquaponik mampu mengurangkan pengambilan baja kimia secara tidak sengaja ke dalam badan. 所以，如果我们用鱼菜共生这个系统的话，我们所看得到的都是有机的鱼的粪便，所以呢就不会有这种农药的问题残留。 Penggunaan sistem aquaponik boleh dilakukan di dalam rumah atau bilik darjah. Pada masa sama, pelajar boleh memberikan ikan makan dan melihat tanaman mereka membesar. Bagi mereka yang dikuarantin, kaedah ini dapat mengeratkan interaksi di antara ahli keluarga. Okey, hai. Hari ini saya akan tunjuk cara untuk kita menghasilkan warna hijau melalui teknik campuran antara warna kuning dan juga warna biru. Okey, pertama sekali kita ambilkan warna asas kuning. Kemudian warna asas biru. Apabila dicampur antara warna kuning dan biru, maka terhasillah warna hijau. Contoh untuk kita menghasilkan warna bagi lukisan daun. Okey, senang bukan? Selamat mencuba. Sukan, Piala AFC bawah 23 tahun. Skuad bawah 23 tahun negara gagal memenuhi harapan untuk menundukkan Thailand. Tamat permainan, mereka pula yang tewas 0-3. Awal permainan, Harimau Muda hampir mencemaskan Thailand menerusi percubaan rendah ketua pasukan Muhammad Bukhairi Ajmal Mahadi. Di bahagian pertahanan, skuad negara mudah robek. Malaysia tertekan apabila percubaan Supanat Muenta terkena Haris Haikal dan bola terus ke dalam gawang negara.
Separuh masa kedua, kelemahan benteng negara semakin ketara. Berpunca satu hantaran dari sebelah kanan, Chanarong from Sri Kawi yang tidak dikawal mudah menolak masuk gol kedua Thailand. Malaysia semakin jauh ketinggalan apabila Supanat menggunakan kelebihan larian derasnya untuk menjaring gol ketiga Thailand. Malaysia 0, Thailand 3. Kekalahan itu menyebabkan perebutan untuk ke peringkat suku akhir mengecil kepada 3 pasukan. Dalam satu lagi perlawanan kumpulan C, Vietnam mengejutkan juara bertahan Korea Selatan dengan keputusan seri 1-1. Meskipun menguasai permainan, Korea Selatan sukar untuk menembusi benteng akhir Vietnam yang diketuai penjaga golnya Quan Van Chuan. Sikap enggan berputus asa Korea Selatan membuahkan hasil. Di sebalik dikelilingi oleh sekurang-kurangnya 6 pemain Vietnam, Cho Yung Wook tenang menyepak di celah kaki pertahanan lawan. Kegembiraan Korea Selatan tidak lama. Berikutan insiden ke atas Nguyen Van Tung, Korea Selatan terpaksa meneruskan permainan dengan 10 orang pemain apabila Lee Jin-yong dilayangkan kad kuning kedua. Peluang itu pantas dimanfaatkan Vietnam. Hasil jaringan oleh Phan Tuan Thai, Vietnam menyamakan kedudukan. Kedudukan kekal sehingga tamat permainan. Kedudukan pasukan menjelang perlawanan terakhir peringkat kumpulan pada Rabu ini. Kelebihan jaringan membantu Thailand memintas Korea Selatan selaku pendahulu baharu. Vietnam di tangga ketiga dengan 2 mata. Malaysia di tangga tercorot tanpa sebarang mata. Perlawanan akhir tenis terbuka Perancis. Hampir semuanya serba tidak menjadi buat pilihan ke-8 Casper Ruud. Disaksikan beberapa pelakon ternama dan lawan yang memang terkenal dengan gelaran Raja Gelanggang Tanah Liat, Ruud ketinggalan 2-5 dan seterusnya tewas 3-6 dalam set pertama. Set kedua dan di sebalik mendahului 3-1. Kedudukan itu menyebabkan lawannya Rafael Nadal pantas meningkatkan permainan. 11 game berikutnya semuanya memihak Nadal. Set ketiga, penguasaan Nadal semakin sukar dibendung. Disusuli satu pukulan tepat, Nadal juara menang 6-3, 6-3, 6-0. Nadal kini 36 tahun, mula menjuarai kejohanan ini sejak beliau berusia 19 tahun. Sekaligus ini kejuaraan ke-14 Nadal di terbuka Perancis dan ke-22 di kejohanan tenis berstatus Grand Slam. Mengakhiri berita malam ini, kami mengucapkan tahniah kepada pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan Datuk Seri Dr. Mazlan Yusof kerana menerima darjah kebesaran Panglima Setiah Mahkota PSM yang membawa gelaran Tan Sri. Visual ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan penyampaian darjah kebesaran, bintang serta pingat Persekutuan 2022 mengakhiri buletin didik malam ini. Daulat tuanku, Assalamualaikum dan salam hormat.